Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Hari ini kita buat satu video lagi, macam mana video kita nak buat standard template untuk SND Masterclass. Kalau you nak belajar SND, mostly kita tak pakai all this indicator, kita tak pakai, kita pakai naked chart, kita pakai brush action. Okay, so the first thing, kita kena remove all this indicator. Just right hand click dekat sini, you ada AO, you ada AC, you ada gator, whatever yang ada dekat chart bila you buka any chart. So just klik saja semua. So just delete all this indicator and then right hand click and delete. Okay, lepas tu dekat sini kita nak guna background warna putih, kita tak nak pakai background hitam, and then kita nak biar semua standard. So right hand click dekat any place of this chart. So what you going to do is just tekan properties and then pilih color warna putih ataupun warna-warna cerah untuk background. Untuk foreground pakai warna hitam, grid tak kisah. Bar up saya suka warna biru, bar down warna merah, bull candle warna biru, and then back candle warna merah, and the rest line graph, volume, everything semua is okay, tak kisah. And then bahagian common just biarkan saja. Alright, and then click OK. Now kita ada candlestick biru merah, and then we still don't want to use this all indicator. So apa you buat, you buang semua indicator, right hand click dekat chart, pergi dekat indicator list. Okay, pergi dekat indicator list, kita masih ada alligator. So terpulang pada you punya chart, maybe apa-apa. So cuma kita nak clearkan apa yang ada kat sini, semua kita delete. Once delete, kita dah dapat naked chart. So still tapi masih ada lagi grid yang ada kotak-kotak ni kan. So apa kita buat adalah just right hand click chart, klik dekat grid, and dia jadi kosong. Alright, kosong warna putih dah. Okay, and then sini ada separator, ni dipanggil separator. Kita tak nak juga separator ni. Apa you buat adalah, kalau you nak buang separator, tekan control and then tekan Y. Control Y, everything is clear. Now everything is clear. Alright, this is kalau you zoom in, zoom out, ini adalah standard. Not really, I mean belum siap lagi standard chart untuk SND. Kalau you trade SND, so something like this, we are totally trade guna naked chart. So kita nak masukkan custom indicator. So apa you buat lah, untuk masukkan custom indicator ni dia bukan untuk bagi signal buy atau sell, cuma dia nak cantikkan chart ataupun dia nak kasih cantik semula. So macam ni contoh, saya masukkan apa ni, ada satu folder kat sini, saya dah save Indi SND, iaitu candlestick dengan simbol and time frame. So kita akan masukkan dalam folder. Saya akan bagi ke Indi ni dalam group channel, dalam channel Telegram. You boleh download, tak perlu buka, just download saja, save dalam mana-mana folder. Lepas tu kita akan import, copy and paste masuk dalam kita punya MT4. So the first thing you nak buat ialah pergi dekat file, tekan open data folder. Bila you open data folder, this is your this is your file lah. You tekan dekat MQL4, double click dekat indicators, and then kita ada standard indicators. So apa kita buat tadi, yang dekat bahagian sini tadi, yang dekat file folder yang kita dah ada ni, you just double click, ataupun you just highlight dua, and then klik copy, and then masukkan kat sini, paste. So bila paste, dia dah ada sini kan. So dua dah ni dah ada. So apa you buat lepas ni adalah you just klik dekat mana-mana bahagian sini. Macam mana nak keluarkan benda ni, just klik sini saja. Lepas tu refresh. Bila refresh, dia akan ada dua indikator yang kita gunakan. The first indicator yang kita pakai adalah sekejap tadi, apa tu, C start. Okay, candlestick. Apa candlestick ni buat? Dia adalah, dia rapatkan candlestick yang ada ni. Kalau you tengok contoh ni, kita tukar lah, yang lain semua standard je. Bahagian input saya tukar dia warna, double click kat sini, double click, tukar warna biru. So biar sama matching. So nampak candlestick dia jadi lagi cantik, lagi tebal dan lagi rapat. Okay, ni satu candlestick dah pakai. Satu lagi kita nak pakai symbol and time frame. You just click and drag. Lepas tu kita tukar ni, sebab kita nak tuliskan dia punya apa ni, orang cakap, dia punya watermark. Like suppose saya nak buat watermark SND Masterclass, SNS pula, SND Masterclass by masuk Safari, okay, CMS powered. You boleh tulis apa-apa by M Trading. Tulis apa-apa yang nak tulis. You nak letak watermark apa ni, whatever, ni jadi macam ni, SND Masterclass by masuk Safari aka CMS
powered by M Trading. Okey, saya betulkan balik sini, klik kat label properties, powered by M Trading. M sini saya pakai huruf besar. So terpulanglah you nak letak nama apa ke, janji ya macam watermark you punya lah. So bila orang curi pun dia tak boleh nampak lah apa semua kan. Okey, lepas tu you kat sini nampak all the way terus nampak Euro Canada H4. Kalau you tukar time frame H1, dia dah tukar kepada H1. Kalau you tukar kepada daily, dia akan jadi Euro Canada daily. So ini adalah template standard. So apa kita buat lepas ni adalah kita save template ni, sebab kalau you buka chart baru, katakanlah you buka AUD JPY, dia akan jadi hijau balik macam ni. So apa kita buat adalah simple je, save template ni. Kita save template sebagai SND Masterclass. Let's suppose saya save sebagai SND Masterclass. Do you want to replace it? Yes. Lepas tu bila you buka AUD JPY tadi, you just right hand click kat mana-mana chart, you pergi dekat template tadi and then you klik SND Masterclass. But kalau you tengok kat sini, ini ialah Euro Canada H4, ni AUD JPY H1. So dia tak tally. So apa you buat, just tekan saja any time frame. So dia akan start tukar lah. You boleh gerakkan sini, gerakkan sana, gerakkan sini. Okay, H1, H4. So Euro USD pun saya tukar template SND Masterclass, tukar time frame and it's already good. Okay, now macam mana, apa benda lagi kita nak gunakan bila kita nak, saya akan ajar next adalah cara macam mana nak melukis ataupun benda yang basic biasa kita lukis. Kita perlukan a few things ni. Kita perlukan satu horizontal line, kita perlukan trend line, dan kita gunakan text, dan kita gunakan kotak. Ini saja yang kita. So kalau you nak modify, katakanlah you punya MT4 ni tak ada kotak, you just letak you punya cursor kat sini, dia keluar tu, dan then right hand click, dia akan keluar customize. So let's suppose kotak ni sebelum ni tak ada, so you sebelah kiri ni yang you nak tambah ke kat sana lah. Default ni masukkan sini, insert, lepas tu trend line, Fibonacci, text. Itu saja. Ini saja yang penting-penting dalam apa ni, SND Masterclass. Alright, so let's suppose katakanlah the first thing saya nak letak horizontal line, katakanlah sini ada supply zone. Biasa kita marking kita punya zone guna horizontal line and then kotak. Okey, kotak kalau lagi bagus, you pergi tukar warna yang cantik, warna yang terang, sedap mata memandang. Jangan gelap sangat, jangan maksudnya biar cantik lah. Macam saya suka aqua. So by the time aqua dia just nice macam tu, just nice. Color dia pun matching. Saya cakap matching dia punya gincu ke, dia punya tudung ke apa semua kan, just nice. So lepas tu you nak tulis, katakan ni supply zone, tekan dekat A ni, jangan tekan kat T, tekan dekat A. Tekan dekat A, text, tulis kat bahagian tengah ni, you tu under supply zone. Sebab kalau you pakai A ni, dia akan, kalau you tukar time frame, dia akan ikut kat mana you tulis tu, dia akan ikut dekat tempat tu lah. Let's suppose you tukar H4, dia akan pergi sini, H1 kat sini, even M15 dekat sini. So kalau you pakai T pula, text yang ni satu lagi ni, draw text level, you letak, let's suppose supply zone sini, you tulis supply zone, letak warna, I think this is 14. Tulisan biasa saya pakai Arial Black. Arial Black is just nice. Color biasanya warna biru lah, biasa color. In this case saya buat contoh warna merah, saya letak merah. So you tengok perbezaan saya tulis A dengan T. Kalau dekat sini yang T, yang ni biru ni, saya tekan dekat A tadi. Kalau saya tukar time frame, you nampak tak, supply zone ni tulisan ni dia stay kat situ, dia tak berubah. Tapi yang supply zone sini, kita marking dekat sini, dia ikut dekat mana yang kita marking. So kita kena pakai A. So H4 you tengok, supply zone sini betul-betul kat center, dia tak berubah. Supply zone ni dia, yang ni pula warna biru ni dia stay. So kalau you nak marking tempat di mana biar dia berubah ikut zone yang you lukis, contoh saya lukis satu demand zone lagi kat sini. Okay, you kena pakai teks yang A ni lah. Ni saya tulis ni demand zone. Arial Black, color biru, size biar besar sikit lah. 12 boleh, 14 boleh, up to you. Okay, and then katakanlah you nak satu tulisan yang tak nak berubah di mana-mana tempat, biar dia whatever is dekat sini ke apa ke, so you pakai text text. So yang ni kalau you tukar demand zone ni, katakan you tukar time frame, dia akan stay dekat tempat ni, tempat yang sama. Whatever time frame dia pakai, dia akan stay dekat situ lah, dia tak berubah-ubah. Okay, the last thing, trend line. Okay, trend line, katakanlah you nak buat trend line. Satu lagi
Itulah yang penting kita pakai ialah trendline. Let's suppose saya nak buat trendline daripada sini sampai sini, sini sampai sini. Dan ada yang tanya kenapa trendline cikgu pendek, ada yang bila saya buat dia jadi besar. Biasanya kalau you buat trendline, dia akan jadi panjang, something like this. Ada panjang, so susah. You just double click and then pergi trendline property, untick bahagian race, you akan dapat buat trendline yang pendek. So just nice, just perfect. Okay, dah you dah belajar trendline. Let's suppose trendline nanti kita akan gunakan master 3 drive ataupun master compression, master kita nak lukis. So untuk zone pakai horizontal line, untuk lukis yang macam yang pendek-pendek saja kita pakai trendline sebab kita tak nak benda ni berserabut, kita nak cantik apa semua. Okey, ni saya padam dulu. Let's suppose now you nak save ni sebagai screenshot. Katakanlah you nak hantar assignment, you nak lukis, lepas tu you nak marking. Let's suppose this is ada king lah kat sini, contoh lah, bagi contoh. Okey, lepas tu you dah marking, you dah tulis benda lah ni, you nak save ataupun you nak hantar benda ni dalam grup, nak suruh cikgu check ke, nak suruh saya check ke, apa you buat je lah. Just right hand click, save as picture, antik yang semua sekali, bahagian yang tengah saja, tick active chart as is, biarkan saja, and then you save. So bila you save, letak dalam mana-mana folder yang you nak buka, you nak save tu, lepas tu nanti dia akan jadi sini lah. Ok, you dah dapat sini, you dah dapat cantik. Ini yang kita lukis tadi, supply zone, ada king, ada support, ada semua, ada trendline apa semua. And then you boleh hantar ni dalam grup Telegram, dalam grup Telegram. And then indicators tadi, macam mana nak masuk indikator ataupun indikator sendiri, saya pun akan masukkan dalam Telegram. Alright, so lepas tu lah time frame. Time frame mana yang cantik, macam time frame berapa yang bagus untuk marking. Biasanya kita akan start daripada daily, weekly ataupun besar, tapi biasanya saya pakai H4 ataupun saya just nak tengok apa cerita, the whole story apa yang ada dekat chart ni. Saya akan tengok marking siap-siap dulu. Let's suppose this is your demand zone, saya marking awal-awal je, walaupun price belum sampai, just marking dulu siap-siap. So this is demand zone. Ok, satu lagi saya bagi tips macam mana nak copy demand zone ni. Tak payah type lagi kat sini, you just double click kat sini, tekan CTR, tekan control, lepas tu jangan lepas, click and drag. So you dapat dua demand zone kat sini. Let's suppose kat sini ada satu lagi demand zone, saya nak lukis lagi this demand zone. So apa saya buat adalah just double click and then drag. So dah jadi cakap tu dia boleh double dia punya dia punya ni semua. Demand zone 1 2 3 1 2 3. So make sure bila you start buat analisa, guna time frame besar dulu. Nak entry nanti baru time frame kecil. Nanti kita akan belajar bab seterusnya, di mana kita nak buat top down analysis, macam mana nak entry, macam nak apa semua. But make sure pakai time frame besar. So katakan you dah entry time frame besar, lepas tu baru ditukar kepada time frame kecil, sebab kita nak tengok time frame besar, apa berlaku dekat time frame besar. Time frame besar tu maksud dia H4 daily ataupun H1. Kalau time frame kecil ni 30 M16 dan ke bawah. At least kita alert ataupun kita aware dekat mana price nak pergi, dekat mana price nak menuju. Okey, ni contoh dia. So lepas ni kita akan belajar macam mana guna satu indikator yang betul-betul power, tak betul. Dan next video saya akan ajar macam mana trading view. So hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.